Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and very good afternoon to all my Form 1 students. So for today's video, we are going to continue with the second part of chapter 12, 12.1 part 2. We are still in the same subtopic because there's only one subtopic 12.1. Last video we stopped at line graph. Okay, you already learned how to plot the line graph. So for today's video, kita akan sambung lagi baki two graphs. And then we are going to see also how to convert from one data ataupun one diagram to another diagram, one chart to another chart ataupun one graph to another graph. Okay, so let's finish the two remaining graphs. Okay, dot plot. So what is actually a dot plot? Dot plot shows the distribution of data on a number line. Distribution of data on a number line. So dot plot ni dia berada pada garis nombor sahaja. The data are either clustered around certain values or spread out evenly on a number line. This one also depends on the data itself. Say ada data tu yang cantik je, setiap nombor tu satu tak apa. Ada juga data yang dia clustered around, maksudnya satu value ataupun satu kuantiti itu ada banyak nombor. So itu pun kita boleh tengok dekat dot plot. Dot plot can help us to visualize data patterns. Kita boleh tengok patterns. And kita boleh also derive dia punya inferences. And also kita boleh buat dia punya decision ataupun conclusion. Okay, so ni antara kelebihan dot plot lah. Okay, dot plot also can detect unusual observations, that is the extreme values in the data. Ini macam cikgu explain tadi tu. Kalau ada data yang macam dia lain sikit pattern dia, so kita boleh tengok kat situ. If there is extreme value in the data, we may need to investigate further to find out the cause for the unusual observations. Okay. Kalau kamu tengok kat sini juga, jurulatih bola keranjang atau bola basketball, dia gunakan dot plot ni. Untuk apa? Untuk menganalisis dia punya performance player dia. So berguna juga ya. Kalau kamu nak tahu apa benda digunakan dalam kehidupan seharian, inilah dia. Okay. Apakah langkah-langkah untuk kita bina dot plot ni? Yang pertama sekali adalah kita kena draw a horizontal number line. Horizontal maksudnya yang melintang macam tu. Buat melintang macam ni. Macam tu. Okay. Covers the range of the given data. Ikutlah data apa yang dibagi. From what number to until what number. And then you plot the individual data with a dot over their values on the number line. Atas number line ni kita buat dia punya dot. Plot macam tu. And the last sekali kamu write down the title of the dot plot. Okay, tengok contoh. The data shows the number of text messages sent by a group of students on a particular day. The number of text messages. Represent the data by using a dot plot and justify the appropriateness of the data representation. So kalau kamu tengok kat sini dia punya nombor, kamu tengoklah ada nombor apa. Jangan kamu start ada kosong pula, tak ada nombor kosong kat sini. Kamu tengok apa yang paling kecil. So nombor apa yang paling kecil? Nombor 3. Dan nombor apa yang paling besar? Nombor 11. So you list out je dia punya nombor. Okay. So selepas kita list out dia punya nombor, barulah kita letak dia punya ada berapa kali nombor tu berulang untuk setiap nombor, dan kita represent dia sebagai dot. So dot kita buat besar sikit lah. Okay. So kalau tengok dia punya line by line lah, kita tengok nombor 3 dulu. So 3 kita ada 1, 2. So kita buat 2 je lah. So bila kita nak buat 2 tu, kita buat 1 kat sini, 1 lagi dekat atas. Tentu. Okay, kalau 2 macam ni lah. Kalau 3, sambung lagi. Kalau 4, sambung lagi dan seterusnya. Kalau 1, 1 lah. Dan kalau tak ada, biarlah kosong. Boleh? Tengok nombor 4 pula. Nombor 4 ada berapa nombor kat situ? Ada 1. So ada 1 saja nombor 4. So kita buat macam tu. Okay, nombor 5. 1, 2. Ada 2, 5. So sama juga. 1, 1. Nombor 6 kita ada 1, 2, 3. 6 lebih sikit. 1, 2, 3. 7.
1, 2. Ada 2, 7. 8, 2. 9 kita ada 1. We don't have any number 10, so we leave this number blank. And the last one is 11. Ada 2, so we plot 2. Dah siap. Dan jangan lupa yang terakhir sekali kamu letak dia punya tajuk. So tulis tajuk. Okay. So kita dapat lihat dekat sini daripada kita punya dot plot ni, kita dapat lihatlah berapa text messages yang paling banyak sekali dia hantar. So kalau kamu tengok kat sini, kalau kita nak analyse lah kan. So yang ni lah. 6 text message lah yang paling banyak dia hantar. Yang paling sikit 4. Contohlah kita nak analyse. Inilah kegunaan dot plot. Okay. Satu lagi, graph ataupun kita punya diagram ni yang kita namakan sebagai stem and leaf plot. Stem and leaf plot is a data representation that separates the data values into stem and leaf. Dia pisahkan data tu according to stem and leaf. Batang dengan daun according to their place value. The leaf usually is the last digit. Daun ni akan represent last digit of the number. Okay. And the stem is the remaining digit or digits on the left. Digit ataupun digits on the left. So, daun, kan kalau kamu tengok kalau kamu tahu ada pokok kan, kita ada batang kat sini dan kita ada daun kan. So, daun ni akan represent last digit sahaja. Satu nombor je yang untuk setiap data lah. Dan stem kat sini akan represent digit ataupun digits. Maknanya dia boleh jadi lebih daripada satu nombor dekat belah kiri tu nanti. Okay. Sambung lagi. The plot retains the original data values. Therefore, we are able to do arithmetic calculation on these values for the purpose of data analysis. Nanti kita boleh tengok. Ini nantilah bila next subtopic kita tengok. Tapi untuk video kali ni, kita nak tengok macam mana kita nak lukis sahaja. Macam mana kita nak plot sahaja. Steps to construct a stem and leaf data atau stem and leaf plot adalah write each data one by one. And take the 10th digit of each data value as stem. Maknanya kita ambil yang 10 punya tempat tu sebagai nombor yang berada pada batang pokok. Last digit of the number is written on the leaf. Nombor yang terakhir kita akan tulis dia dekat daun. Lepas kita buat macam tu, barulah kita rearrange the leaves in ascending order. Ni yang paling penting sekali Step yang ni yang paling penting sekali sebab kita kena susun according to ascending order lah. Susunan menaik. Dan akhir sekali write a key and the title. Key ni pun penting juga. Key ni kita lebih kurang macam reference ataupun rujukan kita. Yang nombor itu bermaksud apa. Okay. Title macam biasa lah. Title macam biasa. Alright. So let's see the example. In a survey, the age of 24 readers of a magazine are recorded as follows. Represent the data by using a stem and leaf plot and justify the appropriateness of the data. So again, step pertama adalah kita tulis dulu nombor-nombor yang berada di hadapan tu dekat sebelah kiri lah kita punya. So dekat kita punya diagram, kita akan ada satu garisan yang membahagikan. Ini kita punya stem. Ini kita punya leaf. Macam ni diagram dia. Dan atas ni dia punya tajuk. Nanti kita tajuk. Okay. So stem. Ambil nombor di hadapan sahaja. Kita ada 4. Kita ada 5. Kita ada 3. Kita ada 6. Okay. 4, 5, 3, 6. 5 ni tak payahlah ulang balik. Kita dah ada kat sini kan. 3 pun sama. 4 pun sama. Tengok mana yang tak ada lagi. Kita ada nombor 2. So, kita letak 2 kat sini. Ya, cikgu extend sikit line ni. Okay.
So, lepas kita dah list out semua nombor di hadapan, baru kita sambung dengan nombor yang di belakang ni. So, 4, so dia 4 kat sini. Kita pisahkan dia punya place value tu. Okay, 5, 3, 3, 3, 6, 5. Okay, lepas 6, 5 ni ada 5, 1 kan? 5, 1. So, 1 ni letak sebelah 3 ni macam ni. Ingat kita belum susun lagi. Kita just list out sahaja. Okay, 3, 0. Lagi 4, 2, 3, 4. Macam tu. Sambung lagi. 5, 7, 3, 6, 5, 1, 3, 2, 3, 9, 4, 4, 2, 5. Macam tu. Dan begitulah seterusnya. Baik, selepas kita dah tulis semua nombor yang kita ada kat atas ni, barulah kita akan transfer dia kepada satu lagi stem and leaf plot yang mana kita dah susun according to ascending order. So kita mulakan dengan label dulu label dulu stem, lepas tu ni leaf. Macam tu. Okay. So kita susun dulu nombor yang di hadapan tu. Kita letak nombor yang kecil dahulu iaitu nombor 2. So kita letak 2, 3, 4, 5 dengan 6. Okay, selepas kita letakkan nombor yang belah kiri, yang belah kanan ni pun kita kena ikutlah. Macam 2 ni jangan letak 5 pula, letaklah nombor 2 dulu. Sebab 2 lagi kecil daripada 5 kan. So letak 2 sini, letak 5 sini macam tu. Baik, dan begitulah yang selebih-lebihnya. Baik, so kita dah selesai susun according to ascending order. Dan yang terakhir sekali kita letak dia punya title dulu. Okay, dan yang terakhir sekali jangan lupa letak dia punya key. So kebiasaannya untuk key ataupun kita punya reference, kita akan ambil nombor yang paling awal sekali. So kita buat macam ni, 2, ada palang sini 2 macam tu. Means 22. Macam tu sahaja untuk dot plot. Stop plot dah. Stem and leaf plot. Okay. Ulang sekali lagi. Pisahkan nombor digit dia. Tak perlu ikut susunan lagi. Ikut je dalam data ni. Kemudian lepas dah buat macam tu, baru kamu susun ikut ascending order. Letak title dan juga letak key. Itu sahaja untuk stem and leaf. Baik. How do you convert a data representation to another representation? So a data representation can be converted to other suitable representations for further analysis. Kita boleh tukarkan daripada satu diagram kepada satu diagram yang lain. Tak ada masalah. Okay. Contoh yang pertama adalah the bar chart. Dia bagi bar chart. Average monthly rainfall, taburan hujan setiap bulan tu daripada Julai sampai Disember. Convert the representation to another suitable data representation and justify the conversion. So kalau macam nak senang ni, bar chart ni kita tukar kepada line graph lah yang paling senang sekali sebenarnya. Okay. So kalau untuk line graph tu, kita bolehlah rekodkan dia punya bacaan tu kan. So kalau untuk yang Julai kan. So Julai kalau kamu tengok dekat graph tu, kamu akan dapat 230. And then August dan seterusnya lah. Okay, so first of all, seperti biasa untuk line graph, kita label dulu apa dia punya axis and also dia punya, itulah label dia punya axis lah. Dan skala yang sesuai. So untuk yang X ni tak ada masalah, kita just list out dia punya month saja. Okay, and then untuk skala dekat Y-axis ni pun kita buatlah dalam gandaan 100 kan, nak senang. Okay, so kita bolehlah gunakan kita punya mana-mana color lah. So untuk Julai 230. Okay, so gunakanlah ruler, hubungkan semua plot-plot yang kita dah buat tadi tu, gunalah pembaris. Okay. Baiklah. So kita buatlah dia punya apa tu, label dan tajuk semualah.
average per 2 month lah. So sini month, and then this one is dan jangan lupa letak dia punya tajuk lah. Okay, so kita boleh tengok kat sini daripada bar chart kita boleh convert dia kepada line graph pun tak ada masalah. Contoh seterusnya, kita ada pie chart kat sini yang mana dia melibatkan blood donation campaign organised by Malaysian Red Crescent has received an overwhelming response from the public. The pie chart dia ada tunjuk dia ada 25 donors, 25 penderma in the first 3 hours. Convert this representation to another suitable data representation and justify the conversion. So, seperti kamu lihat dalam pie chart ni, dia punya measurement dia dalam peratus. So, kalau kita nak tukarkan peratus kepada bilangan penderma, caranya adalah kita ambil dia punya peratus, let's say X peratus per dengan 100 lah. Because it's a percentage. Darabkan juga dengan total donors tu lah, jumlah penderma. Dapatlah kita akan satu kategori tu berapa dia punya penderma. Okay. So kalau untuk kategori A, darah A, apakah percentage dia? 28 over 100. You multiply with the total donors. Dan kamu akan dapat dia punya jumlah penderma iaitu 7 orang. Dan begitulah seterusnya. Baik, selepas kita dah convert semua jadi donors ni, kita boleh tukarlah kepada, nak senang boleh je kamu nak gunakan line graph, tak ada masalah. Tak ada masalah, boleh juga. Tapi cikgu nak tunjuk lagi, yang paling mudah adalah kita gunakan bar chart. Kita gunakan bar chart. Okay, so seperti biasa, kita labelkan apa yang perlu. Okay, yang pertama adalah dia punya type of blood lah kan. Type of blood. So kita ada 4 jenis. Jenis apa tu? Darah. Kita ada A, boleh buat kat sini A. Kita ada B. Kita ada AB. Dan kita ada O macam tu. Baik, dan dia punya bilangan pun tak adalah macam besar sangat. So kita boleh gunakan multiple of 2. So 2 sini, 4, 6, 8 dan juga 10. So ini donors lah ataupun penderma. Dan jangan lupa letak dia punya tajuk apa blood group of donors. Blood group of donors. Okay, so kita bolehlah lukis dia punya bar chart. So, kalau macam cikgu ni, cikgu masukkan dia punya bentuk je lah. So, kalau untuk first tu 7. So, kita buatlah 7. Macam tu. Okay. So, begitulah seterusnya. Dah. Cantik pun. So, kita ada ni 7. Kita ada 5. And then we have 4. And the last one we have 9. So, macam inilah kita nak convertkan daripada pie chart kepada bar chart. So, bar chart ni adalah cikgu rasa yang paling senang sekali. Yang tak ada masalah sangat kamu nak lukis. It's very simple. Yang penting, skala kena betul. Tajuk apa tu, axis kena label. Tajuk pun kena label. Dan kita dah siap lah. Okay, so itu saja untuk video kali ini. Kita akan sambung lagi satu part untuk chapter 12 di video yang seterusnya. Okay, thank you class. Bye-bye.